Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana, wa yassir lana umurana, wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan-ahlan kepada semua ahlan-ahlan Nur Jahan Karamdat, Najiah Najwa, Fatimah Samsuddin, Nurijiyah Daulah, Fatimah Az-Zahra serta Haifa Najwa dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan kepada semua. Kita bertemu kembali pada malam 4 Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama sambil kita mendengar sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulut kita terus-menerus berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana orang yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang paling banyak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita menggunakan kitab Ar-Rahiqul Maktum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menggunakan kitab Sirah Ar-Rahiqul Maktum. Dan kita pada siri yang ketiga ini, kita nak menceritakan bagaimana hilangnya Telaga Zamzam. Lalu kita taklah baca page to page daripada sirah ni, kita hanya baca perkara yang berkaitan. Insya sebentar saya nak onkan live dekat TikTok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar. Okay. Okey, ahlan-ahlan kepada semua. Maka Telaga Zamzam pernah hilang. Kita mungkin tak pernah dengar, tapi Telaga Zamzam pernah hilang. Bilakah hilangnya Telaga Zamzam? Kata para ulama sirah rahimahullah, Telaga Zamzam telah hilang ketika Jurhum kalah dalam peperangan melawan anak cucu Nabi Ismail, ataupun lebih dikenali sebagai Quraisy ataupun Adnan, Banu Adnan, yang telah ditolong oleh Khuza'ah. Maka bila orang Jurhum kalah, mereka kecewa dengan kekalahan tersebut, maka mereka telah tutup Telaga Zamzam. Mereka telah kambus Telaga Zamzam. Dan ini diceritakan pada muka surat yang ke-23 daripada kitab Sirah Ar-Rahiqul Maktum. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, ahlan-ahlan Kak Jamilah Zainal Abidin. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka Telaga Zamzam hilang, sehinggalah siapa yang menjumpai kembali? Atuk Nabi Abdul Muttalib setelah melalui tempoh lebih daripada 300 tahun. Okey, maka itu adalah kisah tentang Telaga Zamzam. Sebab itu, bila kita cerita Telaga Zamzam ni tak ada, maka orang Quraisy perlu untuk membawa air daripada telaga yang jauh. Perlu untuk membawa air daripada telaga yang ketika itu terletak di luar daripada Mekah. Maka itulah yang mereka perlu lakukan. Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, maka bila keluarga Nabi Ismail, keturunan Nabi Ismail bersama dengan Khuza'ah menang, maka orang Quraisy mereka ingat mereka yang akan jadi pemerintah. Sebab itu adalah negara mereka. Itu adalah tempat mereka. Namun dalam sejarah kita nampak, dalam sirah kita nampak, golongan Khuza'ah telah mengkhianati Quraisy. Golongan Khuza'ah telah mengkhianati Quraisy. Maka mereka tak nak serahkan jawatan pemerintahan Mekah, bahkan mereka yang telah melantik diri mereka untuk menjadi pemerintah Mekah. Sebab itu bila kita baca sirah macam ni, baru kita faham kenapa Quraisy ni benci sangat dengan Khuza'ah. Bahkan sampai ke zaman Nabi, mereka benci sangat dengan Khuza'ah. Kenapa? Sebab Khuza'ah lah yang telah menipu nenek moyang mereka terlebih dahulu. Khuza'ah lah
yang telah menipu orang Quraisy terlebih dahulu, bahkan bukan untuk tempoh yang sekejap. Untuk tempoh, kalau zaman kita setiap 5 tahun ada pilihan raya, zaman tu mana ada? Maka orang Khuza'ah telah menipu Quraisy dan mereka telah memegang jawatan pemerintahan Mekah yang sepatutnya mereka berikan kepada Quraisy berapa lama? Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, lebih kurang selama 300 tahun. Lebih kurang 300 tahun. Lama. Akibat daripada minta tolong dengan orang yang salah, dengan pihak yang salah, maka sekali lagi Adnan dan juga Quraisy, mereka perlu menjadi orang asing di negeri sendiri untuk tempoh berapa lama? Lebih kurang 300 tahun. Allahu Akbar. Dan ini adalah kisah berkenaan tentang Khuza'ah. Sebab itu pada muka surat yang ke-24, kata penulis buku, penguasaan Khuza'ah ke atas Mekah berlanjutan selama 300 tahun. Dan sewaktu Khuza'ah memerintah Mekah, mereka telah melemahkan Quraisy sebab mereka tak nak orang Quraisy bangun dan bangkit dan juga mengambil semula pemerintahan Mekah. Maka sebab itu kata penulis buku, maka orang-orang Arab Adnan, orang Quraisy, mereka telah bertebaran di merata tempat. Ada yang tinggal di Najd, ada yang tinggal di Iraq, ada yang tinggal di Bahrain, ada yang tinggal di pinggir-pinggir Mekah, dan ada yang ketika itu berpindah sampai ke Syam. Dan antara yang berpindah ke Syam adalah moyang Nabi, yang kejap lagi kita akan lihat dia kembali semula ke Mekah. Dia tak nak melihat kabilah Quraisy dan juga Banu Adnan merempat sampai bila-bila. Maka itulah Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab, maka penulis buku dah mula masuk tentang cerita Qusay bin Kilab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Maka moyang Nabi yang kelima. Maka itulah Qusay bin Kilab, orang yang berjaya mengembalikan kepada Quraisy akan kemuliaan mereka setelah mereka dizalimi oleh Jurhum, setelah mereka dizalimi oleh Khuza'ah yang sepatutnya tolong mereka tetapi mengkhianati mereka. Lalu itulah dunia penuh dengan pengkhianatan. Lalu sebab itu kalaulah kita baca sirah, kita baca sejarah, kita akan nampak bagaimana pengkhianatan dah berlaku daripada zaman dulu. Orang mengkhianati kerana kuasa. Orang mengkhianati kerana nak mengejar sesuatu daripada habuan dunia dan seumpamanya. Okey. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kita berada dalam santai sirah. Kita baca serba sedikit tentang perjalanan hidup Nabi SAW. Pada siri yang ketiga ini, kita masih lagi berada pada sebelum kelahiran Nabi SAW. Okey. Lalu tadi kita sebut Qusay bin Kilab dia ingin untuk mengembalikan maruah Quraisy. Dan Qusay bin Kilab dibesarkan di mana? Qusay bin Kilab telah dibesarkan di Syam, telah dibesarkan di Syam. Dan sebab itu kata para ulama sirah, cara Qusay bin Kilab berfikir tidak sama dengan pemuda-pemuda Mekah yang membesar di Mekah. Orang yang dibesar di bawah pengaruh penjajah, maka dia akan sentiasa rasa dirinya tak mampu nak melakukan apa-apa. Dan itu adalah perkara biasa. Sebab dia ni dijajah, dia tak akan dibenarkan untuk bangkit, untuk menuntut hak dia. Tetapi sebaliknya, kenapa Qusay bin Kilab berbeza? Kata para ulama sirah, sebab dia membesar di Syam. Beliau membesar di Syam. Maka bila Qusay bin Kilab telah membesar, maka dia telah berjanji dengan ibu dia yang dia nak balik ke Mekah dan nak berikan semula kemuliaan kepada Quraisy yang telah dikhianati oleh Khuza'ah lebih 300 tahun dan telah dikhianati oleh Jurhum sebelum daripada itu untuk tempoh yang lama. Maka ini adalah kisah Qusay bin Kilab, moyang Nabi. Maka apakah yang Qusay bin Kilab buat? Bagaimana dia nak mengambil semula pemerintahan Mekah dengan cara yang cepat? Adakah dengan perang? Bagaimana dia nak perang? Orang Quraisy pun berpecah-pecah dan mereka pada waktu itu saling bermusuhan. Dan ini adalah style yang banyak digunakan oleh musuh-musuh Islam dan juga oleh para penjajah. Divide and conquer. Pecah belah kan?
masyarakat yang ada, nescaya mereka akan berkuasa. Itulah cara yang digunakan oleh Firaun kepada Bani Israel. Bani Israel ni jumlah mereka ramai. Tetapi bagaimana cara Firaun nak melemahkan Bani Israel? Dia pecah-pecahkan Bani Israel dan menjadikan mereka bergaduh sesama sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Qasas pada juz yang ke-20 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebentar, apa ayat dia? Yang mana dalam ayat tersebut para ulama tafsir menceritakan apa yang Firaun buat kepada Bani Israel supaya mereka menjadi lemah. Maka pada juz yang ke-20 pada suratul Qasas, sebentar, permulaan suratul Qasas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada ayat yang keempat. Pada surah Qasas, surah Qasas ni adalah surah yang ke-28. Maka pada ayat yang keempat firman Allah, Inna fir'auna ala fil ard, sesungguhnya Fir'aun telah meninggikan diri dan telah melakukan kerosakan di atas muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'a, dan Fir'aun telah menjadikan penduduk negeri tersebut iaitu Bani Israel, mereka ini berpuak-puak. Padahal sebenarnya sama keluarga Bani Israel, tetapi berpuak-puak, berpecah-pecah. Dan itulah yang berlaku kepada Quraisy. Quraisy mereka ini bukanlah sedikit, mereka ni ramai. Tetapi kerana mereka berpuak-puak, berpecah-pecah, maka Khuza'ah telah menguasai mereka. Maka Qusay bin Kilab bila ditinggalkan Syam datang ke Mekah, dia telah fikir apakah cara yang paling cepat yang boleh menjadikan dia pemerintah Mekah. Tanpa perlu untuk pertumpahan darah, tanpa perlu untuk untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berperang. Maka dia menggunakan cara yang halus. Kata para ulama sirah rahimahullahu taala, maka apakah yang Qusay bin Kilab buat? Maka Qusay bin Kilab telah berjaya mengahwini akan anak perempuan ketua Khuza'ah. Anak perempuan ketua Khuza'ah. Siapakah ketua Khuza'ah pada waktu itu? Maka Khuza'ah pada waktu itu berada di bawah pemerintah Hulail bin Habsyah bin Khuza'ah. Hulail. Maka Hulail adalah pemerintah Habsyah, pemerintah Mekah melalui kabilahnya, kabilah Khuza'ah. Maka Qusay bin Kilab pun fikir, macam mana aku nak ambil balik Mekah? Macam mana? Maka cara yang paling beliau rasakan selamat, tanpa perlu ada tentera, tanpa perlu menggunakan kekuasaan, tanpa perlu bergaduh, bertempur, berperang, maka dia telah berjaya mengahwini anak perempuan Hulail bin Habsyah bin Khuza'ah, dan pada waktu itu Hulail tidak mempunyai anak lelaki. Dan zaman tersebut bila ketua mati, siapa yang akan menjadi ketua? Anak dia. Siapakah anak dia? Anak perempuan. Siapakah suami kepada anak perempuan? Qusay bin Kilab. Maka inilah cara halus yang Qusay bin Kilab berjaya untuk mengambil semula pemerintahan Mekah, pemerintahan Kaabah daripada Khuza'ah. Nah, ini yang beliau berjaya untuk lakukan. Dan inilah juga yang berlaku dalam empire-empire pada zaman dulu. Maka pemerintah-pemerintah yang terdahulu, kalau kita baca kitab Tarikhul Khulafa, sejarah para pemimpin daripada kalangan Umayyah, begitu juga penghujung-penghujung daripada Abbasiyah, maka kadang-kala musuh-musuh Islam telah kahwinkan keluarga mereka, anak-anak mereka dengan pemerintah Islam. Yang mana secara tak langsung sebenarnya ada tujuan-tujuan yang tertentu. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka kata penulis buku, apabila Hulail bin Habsyah telah meninggal dunia, maka yang menjadi ketua adalah anak perempuan dia. Namun anak perempuannya adalah isteri kepada Qusay bin Kilab, maka ketika itu Qusay bin Kilab telah menjadi pemerintah. Walaupun adanya bantahan, bahkan berlakunya sedikit peperangan, namun akhirnya Qusay bin Kilab berjaya menjadikan Mekah kembali kepada Quraisy, kembali kepada Arab Adnan, keturunan Nabi Ismail, setelah mereka hilang jawatan tersebut semenjak daripada zaman Jurhum lagi.
Maka ini yang berada pada muka surat yang ke-25. Kata penulis buku rahimahullahu taala, pada muka surat yang ke-26, kita tak baca semua. Kita hanya ambil beberapa poin. Maka Qusay telah menguasai Mekah sekitar tahun 440 Masihi. Sekitar tahun 440 Masihi. Lebih kurang tak sampai 200 tahun sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau telah menguasai Mekah. Namun adakah mudah untuk Qusay menguruskan Mekah? Kata para ulama, tak mudah. Tak mudah. Kenapa tak mudah? Sebab orang Quraisy mereka ni dah biasa berpecah-pecah, bergaduh sesama sendiri, tak nak berdamai, tak nak untuk bersama. Maka Qusay bin Kilab menghadapi cabaran untuk dia menyatukan Quraisy. Lagi-lagi Quraisy ini ada pecahan keluarganya lagi. Setiap keluarga ada ketua dia lagi. Maka dalam kitab Sirah Nurul Yakin, maka penulis buku menyebut bahawa Quraisy mempunyai banyak pecahan keluarga yang dalam bahasa sirah kita panggil sebagai bani ataupun banu. Maka Quraisy ada 14 keluarga, 14 pecahan yang mana setiap pecahan ada ketua sendiri. Maka Qusay bin Kilab menghadapi cabaran untuk menggabungkan Quraisy. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Maka apakah yang Qusay bin Kilab buat? Yang pertama, kata penulis buku, pada muka surat yang ke-27, dia telah pujuk semua orang Quraisy yang dia tahu tinggal di mana supaya kembali ke Mekah. Supaya memenuhkan kembali Mekah. Sebab Mekah adalah milik mereka. Maka dia pun ajak, dia pun cari, dia pun ambil tahu dekat mana ada Quraisy, maka dia ajak untuk kembali ke Mekah. Maka itu adalah kerja pertama yang Qusay bin Kilab buat. Dia ajak balik. Dan kita dah sebut bahawa penduduk Mekah ada yang berpindah randah ke Najd, ada yang pindah ke Bahrain, ada yang pindah ke pelbagai tempat. Maka mana yang Qusay bin Kilab mampu, dia ajak balik penduduk Mekah untuk datang ke Mekah. Dan itu juga style Nabi, itu juga cara Nabi. Apa cara Nabi? Nabi SAW, apabila Nabi SAW pergi ke mana-mana tempat dan penduduk tempat tersebut masuk Islam, kalau kita baca dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW ajak mereka untuk berpindah ke Madinah, untuk kuatkan Madinah, untuk meramaikan Madinah. Itu adalah cara Qusay bin Kilab, moyang Nabi SAW. Maka kita baca dalam hadis riwayat Muslim, bila ada penduduk-penduduk mana-mana tempat yang masuk Islam, Nabi akan ajak mereka berhijrah. Sebab itu kita nampak banyak para sahabat yang bukan asal penduduk Madinah, bukan asal penduduk Mekah, mereka datang berhijrah. Di situlah datangnya Abu Dhar Al-Ghifari, di situlah datangnya Abu Hurairah daripada kabilah Ad-Daus, di situlah datang sahabat yang pelbagai. Mereka akan berhijrah dan Nabi SAW akan berikan keistimewaan kepada para sahabat yang berhijrah supaya meramaikan Madinah, meluaskan Madinah, menguatkan Madinah. Dan itulah yang dilakukan oleh Qusay bin Kilab, moyang Nabi SAW. Kemudian perkara yang kedua yang Qusay bin Kilab buat untuk menyatukan orang Quraisy yang memang kerja dia bergaduh. Apa yang kita nak buat? Kalaulah kita ada beberapa ketua yang asyik bergaduh, maka Qusay bin Kilab telah buat tempat untuk bermesyuarat. Tempat untuk bermesyuarat. Maka tempat untuk bermesyuarat ini pada muka surat 27 dikenali sebagai Darun Nadwah. Darun Nadwah. Maka tempat mesyuarat ini Qusay bin Kilab bina betul-betul berhadapan Baitullah. Lalu setiap kali mereka mesyuarat, zaman kita panggil parlimen. Setiap kali mereka berparlimen, maka mereka bergaduh, maka Qusay bin Kilab akan buka pintu dan dia kata, tengok Kaabah. Dah berapa ribu tahun kita hilang Kaabah. Dah berapa kali kita kena tipu dengan Jurhum dan Khuza'ah. Adakah kamu masih nak bergaduh? Maka barulah mereka sedar. Dan inilah cara Khuza'ah, cara Qusay bin Kilab dalam nak menyatukan Quraisy adalah dengan bermesyuarat. Sebab itu kita pun dalam kita nak menyatukan keluarga sangat-sangat penting kita pandai
mengendalikan mesyuarah, kita bermesyuarah, dan itulah juga sifat Nabi SAW. Kata para sahabat, adalah Nabi SAW kana asyaddu tasyawura, adalah seorang yang sangat-sangat banyak bermesyuarah. Sangat banyak bermesyuarah. Nabi pandai mendengar pandangan orang. Nabi menghargai pandangan orang. Nabi SAW mengambil pandangan para sahabat. Maka itu adalah sifat Nabi SAW, yang mana sifat ini adalah sifat Qusay bin Kilab. Maka dia telah bina Darun Nadwah, yang mana Darun Nadwah ini adalah tempat semua ketua-ketua Quraisy mereka berkumpul dan mereka akan membincangkan isu-isu mereka. Dan pada zaman kita, kata para ulama sirah, Darun Nadwah terletak pada kawasan berhampiran dengan Hijri Ismail. Kalaulah kita tengok Hijri Ismail dan kita berjalan terus, maka kita akan berada pada kawasan Darun Nadwah. Dan ada salah satu pintu yang bertentangan dengan Hijri Ismail yang dinamakan pintu itu sebagai Darun Nadwah. Dia sebenarnya ada tiang dia, yang mana itu menggambarkan itulah tempat Darun Nadwah, tempat Quraisy mereka akan berbincang, dan orang yang mula-mula mengasaskan tempat ini adalah Qusay bin Kilab. Penting mesyuarah. Lalu kalaulah kita tengok keluarga kita berpecah belah, kita kena pandai menggunakan mesyuarah untuk menyatukan cara berfikir, untuk menyatukan visi dan misi keluarga dan sebagainya. Ahlan-ahlan, terima kasih banyak-banyak kepada yang bagi gift. Ada Hatif dan juga Umi Abi dan juga sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih kepada yang bagi gift. Lalu kalaulah ada yang ingin untuk mendapatkan, kalau di Facebook, maka telah dipinkan ruangan komen. Kalaulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad di TikTok, maka saya tak pasti keluar ke tak beg kuning ni, saya tak pandai. Maka saya telah sharekan link untuk pembelian buku sirah yang kita gunakan sepanjang bulan Rabiul Awal ini. Okey. Maka itu adalah yang dibuat oleh Qusay bin Kilab. Dan antara yang dibuat oleh Qusay bin Kilab, dia tak nak lagi bahawa orang-orang luar mengkhianati penduduk asal Mekah. Maka Qusay bin Kilab telah buat bahawa 1/4 tanah yang berada di Mekah, 1/4 tanah yang berada di Mekah, maka orang luar tak boleh tinggal di situ. Orang luar tak boleh. 1/4 daripada tanah Mekah, kalaulah zaman kita, apa nama tanah tu dipanggil? Apa nama tanah tu? Yang hanya Bumi Putra je boleh beli. Apa nama dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia malam-malam ni dia dah mula ni. Apa nama tanah tu? Satu freehold, leasehold. Dipanggil leasehold. Yang ada sebahagian tanah Bumi Putra je boleh beli. Maka Qusay bin Kilab dia tak nak orang luar banyak kat Mekah, maka 1/4 daripada Mekah dia gazetkan hanya boleh diduduki oleh penduduk Mekah. Hanya penduduk Mekah boleh duduk. Dan antara yang Qusay bin Kilab buat supaya orang luar tak ramai dekat Mekah, maka sebab itu kita nampak bahkan sampai zaman kita, orang Arab mereka buat benda yang sama. Mana-mana orang luar yang nak tinggal di Mekah, dia mesti kena ada halif. Apakah maksud halif? Dia kena ada penjamin. Dia tak boleh suka-suka tinggal di Mekah. Dia kena ada penjamin. Sebab itu bila kita baca sirah, maka banyak para sahabat yang dia orang luar, tetapi dia ada penjamin daripada kalangan Quraisy. Sebagai contoh adalah keluarga Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini mereka berasal daripada Yaman. Tapi bila mereka nak tinggal dekat Mekah, maka siapakah sponsor dia? Siapakah penjamin dia? Maka penjamin dia adalah Abu Jahal. Sebab itu Abu Jahal marah bila keluarga Ammar bin Yasir masuk Islam dan dia seksa mereka. Maka antara syarat yang dibuat oleh Qusay bin Kilab, maka ditetapkan orang luar yang nak tinggal dekat Mekah, dia mesti kena ada penjamin. Dan kalaulah kita lihat negara-negara Arab, dia takkan bagi kerakyatan kepada orang luar. Duduklah berapa lama sekalipun, dia takkan bagi kerakyatan kecuali siapa? Betul, Tanah Rizab Melayu contohnya, terima kasih banyak. Maka siapakah yang orang Arab akan bagi kerakyatan? Kalaulah orang tu pandai main bola. Kalau pandai main bola, dia akan offer kerakyatan. Sebab mereka memang minat bola.
Sebab itu kita lihat mereka berbelanja besar untuk pemain-pemain bola. Bahkan gaji pemain bola ratus juta yang mereka bayar. Tapi orang yang mula-mula buat sistem ini, bahawa orang luar tak boleh tinggal kat Mekah kecuali mesti ada halif, kecuali mesti ada penjamin, mesti ada sponsor, adalah Qusay bin Kilab. Dan itulah yang kita nampak sampai ada pada zaman kita. Lalu kalaulah ada di antara akak-akak tuan-tuan nak menjadi kerakyatan di negara Arab, maka kena pandai main bola. Pandai main bola, maka mereka akan offer kerakyatan untuk main bola bagi pihak mereka. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata penulis buku rahimahullahu taala, maka memandangkan Quraisy kali pertama memerintah, sebelum ni mereka tak pernah memerintah, maka Qusay bin Kilab telah membuat beberapa jawatan, ada lebih kurang 5 jawatan yang Qusay bin Kilab telah asaskan. Kalau zaman kita terlalu banyak kementerian sampai kita pun lupa nama. Ada kementerian tu, kementerian ni, sebab skop kerja masing-masing luas. Tapi zaman Qusay bin Kilab hanya ada 5 kementerian. Yang pertama adalah Darun Nadwah, iaitu parlimen yang beliau telah mula-mula tubuhkan. Yang kedua, Kementerian Pertahanan. Maka kalaulah nak berperang lawan siapa, nak mempertahankan diri, nak berdamai, maka Kementerian Pertahanan beliau telah asaskan. Yang ketiga adalah Kementerian untuk menguruskan Baitullah, menguruskan Kaabah. Beliau panggil sebagai Hijabah. Maka ini ada kementerian yang tersendiri. Yang keempat adalah As-Siqayah, kementerian yang menguruskan jemaah haji punya minuman. Sebab kita kena tahu, zaman Qusay bin Kilab menjadi pemerintah, Telaga Zamzam masih belum dijumpai. Maka mereka perlu melayani tetamu jemaah haji. Dan sebenarnya zaman dulu, daripada zaman Nabi Ibrahim, maka semua yang duduk di Mekah, mereka akan melayani jemaah haji. Sebab waktu tu mana ada hotel, mana ada restoran, mana ada apa-apa. Maka penduduk Mekah yang akan ambil tanggungjawab menyediakan minuman, menyediakan makanan, menyediakan kemudahan bagi jemaah haji. Dan ini berlarutan sampailah zaman Uthmaniyah, sampailah zaman 100 tahun sebelum daripada kita. Zaman kita dia dah menjadi haji ini dah menjadi perniagaan. Nak dapat visa haji pun kalau yang furada, orang bayar 40-50 ribu. Kadang-kadang hotel, harga kita tak boleh nak bayangkan. Mungkin dia letak harga tu supaya dia boleh untung musim haji, dan lepas musim haji dia tutup. Dan itu adalah zaman kita. Tapi zaman dulu, siapa yang duduk di Mekah, maka mereka bertanggungjawab menyantuni jemaah haji. Sebab mereka ini duyufur Rahman, adalah tetamu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawatan yang kelima adalah rifadah. Apakah rifadah? Rifadah adalah menyediakan makanan bagi jemaah haji yang tak berkemampuan. Maka inilah 5 kementerian yang Qusay bin Kilab moyang Nabi buat. Dia buat parlimen, Kementerian Pertahanan sebab musuh banyak nak menyerang mereka. Kemudian Hijabah, menjaga Kaabah. Yang keempat, Siqayah, menguruskan minuman bagi jemaah haji, kerana waktu itu tak ada Telaga Zamzam, hilang ditimbus oleh kabilah Jurhum. Dan yang kelima adalah rifadah, bagi makan kepada jemaah haji yang memerlukan. Pada zaman Qusay bin Kilab, siapakah yang menguruskan semua ni? Semua ini diuruskan oleh Qusay bin Kilab. Kenapa? Adakah dia tamak jawatan? Tidak. Sebab inilah kali pertama Qusay bin Kilab Quraisy memerintah. Orang Quraisy tak pernah memerintah. Orang Quraisy tak tahu memerintah. Mereka dijajah daripada zaman Jurhum lagi. Maka sebab itu Qusay bin Kilab, dia telah memegang jawatan semua ini dan dia menguruskan semua. Dan kalau kita tengok style Nabi SAW dalam nak mendidik para sahabat untuk menjadi pemimpin, maka Nabi SAW pada awalnya, Nabi SAW yang menguruskan semua. Bila ada keperluan menjadi panglima, maka Nabi lah panglima. Bila ada keperluan untuk menyelesaikan masalah menjadi hakim dan qadi,
maka Nabilah orang dia. Apabila perlukan imam untuk solat, maka Nabilah orang dia. Apabila ada keperluan untuk mendamaikan orang yang bergaduh, Nabilah orang dia. Bila ada orang mencari jabatan kebajikan dan masyarakat, maka Nabilah orang dia. Menteri bagi pertahanan, Nabilah orang dia. Menteri untuk perumahan, bila sahabat tanya nak tinggal mana dan sebagainya, Nabilah orang dia. Bila nak dicari siapakah menteri pertanian yang menguruskan pertanian, Nabi adalah orang dia. Bila mula-mula sahabat muhajirin berhijrah beramai-ramai ke Madinah, Madinah tak cukup nak menampung akan kebanjiran ramainya orang muhajirin daripada sudut makan minum mereka, maka siapakah menteri kos sara hidup? Nabi SAW adalah orang dia. Maka pada zaman Nabi SAW, Nabi yang uruskan semua, dan perlahan-perlahan Nabi SAW bimbing para sahabat untuk menggantikan Nabi SAW. Sehingga apabila tiba keadaan, Nabi tidak lagi menjadi panglima. Sebelum Nabi meninggal dunia, Nabi lantik Abu Bakar menjadi imam. Maka Nabi SAW melakukan perkara sebagaimana moyang Nabi Qusay bin Kilab. Kali pertama bila Quraisy dapat jawatan, maka Qusay bin Kilab yang buat semuanya. Dan itulah sebenarnya seorang ketua. Seorang ketua dia tak boleh bagi jawatan begitu sahaja. Dia mesti tunjukkan cara bagaimana untuk buat. Cara bagaimana. Kalaulah kita kata dengan anak cucu kita, pergi solat. Kita yang kena tunjukkan bila nak solat. Bagaimana nak solat. Kat mana nak solat. Bila kita kata dengan cucu dan anak kita, jadi suami yang baik, jadi isteri yang baik, kita yang kena tunjuk contoh bagaimana nak menjadi suami yang baik dan juga isteri yang baik. Bila kita kata dengan para pelajar kita, jadi guru yang baik, maka kita yang kena tunjukkan contoh bagaimana nak menjadi guru yang baik. Maka itulah cara Nabi SAW dan itulah cara Qusay bin Kilab. Kemudian kata penulis buku rahimahullah, beliau bawakan berkenaan tentang suasana politik, berkenaan tentang masyarakat Arab yang lain. Yang ini semua kita tidak baca. Kita mula masuk pada muka surat yang ke-35. Yang mana pada muka surat yang ke-35, penulis buku membawa tajuk bagaimana penyembahan berhala masuk ke tanah Arab. Kita kena faham, orang Arab yang berada di Mekah, kebanyakan daripada mereka adalah keturunan Nabi Allah Ismail. Termasuklah Jurhum yang merupakan keluarga kepada isteri Nabi Ismail. Dan mereka berpegang lama kepada ajaran Nabi Allah Ismail alaihimussalatu dan Nabi Ibrahim. Maka bilakah kali pertama berhala masuk ke Mekah? Sehingga bila pada zaman Nabi SAW, sewaktu pembukaan kota Mekah, dalam sirah menyebut dekat Kaabah aja. Belum lagi dekat tempat sa'i, dekat sekitar Kaabah aja ada 360 berhala. Punya banyak berhala. Punya banyak patung-patung. Belum lagi yang ada dalam Kaabah. Di sekitar Kaabah ada 360 berhala. Namun, bilakah berhala mula masuk ke dalam Baitullah, ke dalam Kaabah? Yang ini kita sambung esok insya-Allah, muka surat yang ke-35. Saya minta maaf kita tak dapat baca banyak hari ini sebab tadi pun saya baru habis kelas tentang kitab sirah. Andainya umat ini seperti Umar bin Khattab. Lalu insya-Allah esok kita baca lebih sedikit insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang bersama dalam santai sirah siri yang ketiga. Kita akan baca sepanjang Rabiul Awal insya-Allah. Moga Allah mudahkan. Dan tak lama lagi kita akan mula masuk berkenaan tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Esok kita akan belajar bagaimana penyembahan berhala mula masuk ke Mekah, mula masuk kepada Quraisy dan juga kabilah-kabilah yang mendiami di Mekah. Terima kasih kepada semua. Jika ada yang ingin untuk mendapatkan buku di TikTok, boleh dapatkan di link yang diberikan. Begitu juga yang di Facebook, boleh dapat pada link yang diberikan. Kita jumpa esok waktu yang sama, 10.30 dalam Santai Sirah bersempena dengan bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailah sa'idah semua insya-Allah. Terima kasih semua.